Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kekal tenang sentiasa berselawat. Di mana sikit ada satu kesempatan sikit. Kereta ni di request oleh owner sendiri kan. Owner nak tahu masalah apa kereta dia ni. Di mana kereta dia ni ada masalah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Kereta ni orang Indonesia. Dia kerja dekat Malaysia. Okey. So, dia ada sebiji kereta kat sini. Okey. Di mana kereta dia baru cakap kat sikit, dia ada dua penyakit. Ada dua penyakit, di mana penyakit yang pertama, starting pergerakan ada rasa gegaran. Faham tak apa yang sikit cakap? Kena faham betul-betul. Starting pergerakan. Macam mana starting pergerakan? Starting tayar tu nak bergolek. Tayar tengok pusing, dia akan rasa bergegar. Steering bergegar, tombol gear bergegar. Tapi dah bawa pusing laju sikit tayar tu, dah bergerak laju, dia dah cantik. Dia dah tak ada isu dah. Tapi kadang-kadang kita masuk gear 2 pun, dia jadi macam gegar sikit, betul hilang macam tu je. Gear 5 tak rasa dah, cantik. Okay? So, penyakit yang kedua dia kata, masuk gear, dia keras, dalam keadaan keras. Contohnya kita masuk gear 1, dia kerak. Owner ni dia cakap kasi sikit ingat-ingat lupa, sikit ada tanya dia lebih kurang. Dia memang sikit test dalam keadaan reverse. Dia tekan clutch kapat, dia masuk reverse, kerak. Dia bunyi kerak. Dengar betul-betul bunyi dia. Kerak. Bunyi dia macam tu. So bila dibiarkan macam tu boleh merosakkan gearbox. Belakang ni gearbox. So sekarang ni owner sikit ada tanya owner, bang, ada buat clutch plate ke sebelum ni? Okey, owner cakap dalam keadaan jujur. Setiap kali customer yang datang kat Sikit minta tolong kerjasama supaya jujur. Bercakap dengan dalam keadaan benar. Sebab apa? Seorang pemen dia nak apa maklumat kereta ni sebelum ni apa dia buat. Melainkan tak pernah buat apa-apa lah. So dia pernah buat, dia kata 2 bulan yang lepas dia dah tukar clutch plate. Okey, ni clutch plate dia. Tengok dulu supaya korang kenal. Ini clutch plate, ni clutch cover, ni flywheel. Bearing clutch ada kat sini. Orang panggil bearing clutch. Bila kita order clutch plate, dia akan datang one set. Clutch plate one set. Tengok sini. Dia akan datang clutch plate one set. Jangan tanya dia datang macam mana. So dia akan datang clutch plate one set. Tengok atas sisi, tengok atas model kereta lah. Tak semua sama, dia akan datang sekali. Clutch plate, clutch cover dan juga clutch bearing. Okey, nanti sikit akan bahaskan. Okey, sekarang ni datang mana gegaran tu? Cerita sikit. Datang mana gegaran tu? Nak cerita ni. Datang mana gegaran tu? Mana asal datang gegaran? Dia kata sebelum dia buat clutch plate pun memang ada masalah gegaran tu dah. Kita dapat tahu starting pergerakan kalau bergegar, okey? Kebiasaannya memang bukan kebiasaannya, memang penyakit datangnya daripada flywheel. Korang tak boleh petikaikan drive shaft dulu ke bearing ke tayar ke, tak boleh. Korang kena utamakan semasa clutch plate dengan clutch flywheel dia terpisah, semasa tu dia akan ada rasa kena tak kena, kena tak kena, kena tak kena, kena tak kena. Kat situ dapat rasa gegar-gegar bergegar. Bila dia melekat betul-betul dia tak ada dah. Masa korang tekan clutch dia akan terbuka. Masa korang tekan kelas supaya korang faham, mari sini. Mari sini dekat-dekat. Okey. Ini flywheel sentiasa berpusing macam biasa sikit cerita kan. Ini clutch plate. Semasa korang tak tekan clutch dia melekat dengan clutch cover ni juga. So tak payah pasang. Okey, semasa korang tekan clutch plate ni akan ada gap free. Dia akan ada free. Dia tak akan kena flywheel. Masa tu shaft ni akan duduk free. Masa tu korang boleh masuk gear. Okey, semasa korang nak lepas kelas tu, nak lepas kelas tu, dia akan kena flywheel ni. Dia nak kena flywheel ni gelong macam ni. Gede. Masa tu korang dapat rasa gegaran tu. Melekat nanti dia okey dah. Dia pegang ikut sekali. Okey, kita dah faham dah masalah daripada flywheel. Bila flywheel ada masalah macam tu, kita akan skim sahaja bagi permukaan betul-betul rata balik. Okey, bila dah rata, InsyaAllah dia akan settle macam tu je. Tutup buku masalah yang pertama. Masalah kedua dia masuk gear kerak. Sedangkan dia dah buat clutch plate ni.
Bila sikit tengok clutch plate yang lama ni, memang betul. Owner dah tukar. Okey, sikit ingatkan. Kita repair kereta orang kan. Contoh, pengguna kereta, dia akan ada satu hak kekal. Dia bukan tak percaya korang. Bukan dia tak percaya mana-mana bengkel. Dia nak satu kepuasan hati dia. Mana barang yang lama. Korang jangan fikir-fikir macam, alah customer leceh lah. Customer nak tengok barang lama bagai padahal aku dah buang dah. Bukan dia tak percaya kat korang. Cuma dia ada hak untuk tahu barang apa korang tukar kat kereta aku ni. Macam sikit lah. Takkan dia orang main buat tak boleh. Sikit nak tahu apa benda yang dia buat. Bukan dia tak percaya, cuma dia ingin tahu. Okey, macam dia kata, clutch plate dia minta kat kedai tu. Kedai mana tolak tepi. Bukan urusan sikit. Bukan nak condemn korang, tak. Okey, dia kata dah buang besi buruk terus tak ada. Hilang macam tu lah. Campak-campak gitu hilang macam tu. So, owner pun jadi macam satu kepercayaan dia dah hilang. Faham tak? Bila dia repair kat kita kat kedai korang, dia dah percaya kat korang. Bagilah harapan dia untuk korang buat kereta dia. Apa masalah bagi je tahu owner. Senang je prosedur dia. Barang lama simpan, letak tepi dulu. Owner dah balik, dah bayar, dah tengok ke, owner tak nak tengok tu urusan dia. Dia tak nak tengok, dia percaya. Tak payah tengok pun tak apa, dia nak balik. Baru buang besi buruk. Owner nak clutch plate ni, bagi dia. Okey, melainkan barang ni nak kena return lah. Contoh macam gearbox, contoh enjin kena return balik kat kedai potong. Faham? Situasi dan keadaan korang kena faham dulu. Bukan tak percaya, dia percaya. Okey. Sebab Siki tengok dia cakap dia macam muskil, takut clutch plate tak tukar. So bila Siki buka, memang clutch plate ni memang dah tukar. Okey. Cuba tengok dekat-dekat. Okey. Okey, kalau korang tengok betul-betul kat sini, permukaan sini cantik Cantik je. Betul Nampak Cantik dah. Cuba tengok kat permukaan sini. Benda apa ni? Benda apa ni? Okey, persoalan dalam video ni Siki akan membahas sebab apa situasi ni boleh terjadi. Okey. Yang korang tengok benda tu adalah dekat clutch plate ni. Ni, benda ni. Ni, rumah untuk clutch spring. Clutch spring ni. Okey. Siki nak cakap, boleh jadi owner kaki lembu. Itu satu. Tapi daripada situasi dia ni, Siki tak yakin yang owner ni kaki lembu. Owner jangan marah. Siki gurau je kaki lembu tu. Maknanya orang kata kasar lah. Bahasa Melayu Malaysia ni cakap kasar lah bawa kereta. Okey. Selalunya kalau pecah macam ni, maknanya kaki owner kaki sentap. Kang. Okey. So sekarang ni, kalau situasi macam ni, dia bukan salah kaki owner sebenarnya. Okey. Situasi benda ni pecah, dia ada sebab. Bergesel ni, punca. Benda ni bergesel kat sini. Bila dia pecah, dia keluar. Bila dia keluar, dia duduk kat sini. Dia akan pusing. Mungkin owner perasan dengar bunyi dia. Okey, ada bunyi. Betul tiba-tiba hilang pula bunyi. Tahu-tahu ada balik. Okey. Kalau kita tengok clutch plate dia ni dalam keadaan macam ada, tengok. Cuba tengok betul teliti, pecah. Dia terkena dengan besi ni. Nampak? Clutch plate ni pecah tau. Dia pecah tempat-tempat fiber dia tu. Sebelah sini nipis, nampak nipis kan? Sebelah sini tebal. Ada lagi jalur-jalur dia. Macam mana jadi dia macam tu? Sebab apa benda ni pecah? Kita penting tu. Kita seorang pemain, kita kena tahu dulu. Macam contoh Siki buat clutch plate ni. Siki dah tahu dah clutch cover dia rosak. Clutch plate dah habis, tukar je lah. Settle. Tutup buku. Macam tu je. Tak. Seorang pemain dia kena tahu punca sebab benda ni pecah. Okey, sebab macam contoh kereta ni, apabila Siki turunkan gearbox dia. Siki turun gearbox. Nampak? Ingat Siki tak pandai buat kerja ke? Okey, cantik. So, bila Siki turun gearbox dia, ni lah gearbox dia. Di mana kalau korang tengok permukaan dalam ni, dia ada habuk-habuk. Habuk-habuk ni, seorang pemain, bila malam kerang, dia dah mandi ke apa semua kan. Kalau orang main clutch plate ni, dia rasa macam bersisik tangan dia. Miang. Bas. Okey, miang. Okey, berbulu. Itu orang yang tengok sikit berbulu. Okey, dia miang. Okey, hargai pemain korang. Okey, takkanlah upah tu naik gearbox RM30 cakap mahal. Tak. Owner okey. Okey, kita tengok habuk dalam ni penuh. Datang mana habuk tu? Ke silap owner jenis standby kat traffic light, apa barang bawah free, kaki kiri ada standby lah. Mana tahu ada sebelah kancing kan. 660 bawah. Ada perang kan. Marah kita pun standby. Standby je warna hijau.
spring terus sayang. Zah. Boleh jadi tapi tak. Okey, cuba korang tengok kat sini. Ini adalah clutch bearing. Nanti sikit akan bahas macam mana situasi yang boleh terjadi. Okey, nampak ni clutch bearing. Kalau kita dengar, jap sikit cabut mic sikit ni. Tengok betul-betul. Sikit letak kat sini, korang dengar Dengar tak bunyi tu? Okey, dengar kan? Okey, sekarang ni clutch bearing ni dia ada masalah berbunyi. Okey, itu satu. Tapi dia bukan salah clutch bearing ni yang boleh menyebabkan masuk gear bunyi kerak tu. Bukan dia. Okey, sekarang ni kita tahu kalau dia pecah automatik gear akan bunyi kerak. Memang punca dia akan jadi kerak masuk gear. Okey, cuba tengok. Ni ada satu batang sharp. Okey, ni ada satu batang. Okey, sikit akan buka Benda ni sikit akan buka. Okey. Tengok ni shift untuk batang clutch untuk clutch tarik betul. Untuk tarik betul. Cuba rasa sekarang dalam keadaan keras. Kita boleh tengok daripada jari sikit ni sikit akan tarik. Keras. Memang keras. Kekuatan jari sikit tarik ni dia terasa keras. Dia tak lembut. Okey. Kita nak tengok sama ada sharp tengah ni jam ataupun batang sharp ni jam. Okey, kita boleh buka bearing ni. Klik. Sikit cabut keluar bearing ni. Okey, kalau kita tengok daripada bearing ni jalan permukaan besi. Ni jalan permukaan besi. Nampak besi? Dalam ni tak ada, nampak macam berkilat. Nampak tak berkilat? Okey, nampak dalam keadaan berkilat. Bermakna bekas sebelum ni tak ada letak grease langsung. Kalau tak ada letak grease, bermakna permukaan benda ni tak bergerak. Tak ada fungsi pun untuk bergerak depan ke belakang. Sebab apa? Sebab tak ada grease. Benda-benda yang tak ada grease. Contohnya, benda apa yang tak bergerak? Tak ada grease. Benda apa? Contoh benda apa mau okey ni. Benda-benda macam ni. Contoh zikikat. Sebab benda letak grease. Sebab dia tak bergerak. Senang je. Cerita dia. Okey. So, sekarang ni bila kosong, maknanya benda ni tak ada pergerakan lah. Wajib seorang pomen kena letak grease. Cara alternatif sikit akan tukarkan yang jalan fiber punya. Cuba tengok. Dia bukan besi. Okey, ni cara alternatif sebab apa? Sebab rumah ni dah makan. Cuba tengok rumah ni betul. Cuba tengok rumah ni. Cuba tengok rumah tu. Betul tak rumah tu yang jadi masalah kereta ni sekarang? Kita nak cari masalah. Seorang pomen dia kena tahu masalah kereta. Bukan tahu buat je. Okey, kita belajar, cuba belajar. Kalau bos korang tak tahu, nanti bos tanya korang. Sebab korang lagi cun daripada bos korang. Okey? Okey, faham Okey, so sekarang ni, rumah ni, sikit akan gosok sikit supaya korang nampak lebih detail lah. Sikit gosok sikit. Sikit nak tengok macam mana dia rosak tu. Korang boleh tengok sekali dengan skill. Boleh sikit buat video. Andai kata bermanfaat, minta korang share. Mana tahu ada saudara mara korang kena penyakit yang sama, dah buat clutch plate, jalan 2-3 bulan balik, ada masalah pecah macam ni lah, apalah. Baru nak datang jumpa sikit, duit dah habis lah pun. Okey, cuba tengok permukaan sekarang macam mana. Dia bertakok. Okey, dia punya bentuk tu, dia tak, orang kata tak cun lah. Sharp dia ni, dia nak cun. Tapi sekarang ni dalam keadaan bergerigi lah, kira lebih kurang. Okey, punca mana sekarang ni? Adakah kesalahan daripada bearing, daripada grease, daripada bearing? Itu nombor satu. Kita dah tahu dah kesalahan dia. Grease tak ada. Kalau dia cair panas sekalipun, dia mesti akan ada nampak. Dia tak akan berkilat macam ni. Seorang pomen dia ni boleh jadi forensik, dia boleh jadi penyiasat, dia boleh jadi peguam, dia boleh jadi macam-macam pomen dia. Ingat apa? Ingat biasa-biasa pomen. Okey, kita tahu dia bunyi. Dia memang dah rosak. Tak nampak grease. Okey. Bila kita main, dia rasa macam sangkut. Betul? Sebab dia dah tak rata. Okey, itu salah satu punca dia. Okey. Sekarang ni bila sikit tarik sharp ni tak bergerak. Cuba tengok Sikit tarik sharp ni. Okey, sikit tarik kan? Sikit tarik habis. Nampak tak ada satu spring kat sini? Nampak ada satu spring. Benda fungsi spring ni. Benda fungsi untuk menendang. Dia akan menolak balik. Auto tolak. Dia auto tolak. Dia tak ada. Dia tak akan sikit nak kena tolak ke bawah. Rajin ke korang tekan kelas Tekan kelas. Itu kena saut pula bawah tu. Tarik Tak pun ambil satu penyangkut, tarik.
Tak. Boleh korang tekan. Kenapa tak lepas? Inilah salah satu punca asas dia tukar clutch plate tu. Mula-mula sekali ini adalah penyakit utama dia. Seorang pemain macam Sikit cakap, korang nak tukar ke part-part rosak tak ada masalah. Korang cerita elok orang customer cakap, okey bang ni dah rosak ni. Okey, punca. Just punca. Sebab kenapa? Macam mana kita nak bagi satu penjelasan supaya orang boleh percayakan kita atas dasar apa yang kita buat. Orang senang je apa yang kita buat. Okey. Bang, sharp ni saya tengok bang macam tak kena bang, fit bang. Sebab dulu saya pernah saya pernah juga buat clutch plate kereta orang lain, tapi dia tak ada jam macam ni. Kenapa kereta abang ni jam? Kat situ kita dapat belajar satu benda kan. Kan? Okey, sekarang ni jam, betul. Okey, ini anti rush. Okey. Sikit akan usahakan supaya dia lembut kalau boleh. Korang jangan paksa sangat sikit. Okey? Dia ada satu spring kat sini. Sikit gearbox ni sikit akan cuci. Setiap customer repair sini andai kata kotor sangat, sikit akan cuci. Okey, kita akan main. Okey, sebab apa kita nak bagi sharp ni ringan? Sebab apa? Keras dah padu kereta, betul? Pijak patah balik. Dia pergi dan balik. Bukan pergi saja tak boleh balik. Ni. Okey, sekarang ni kita dapat rasa ringan sikit dah. Okey. Okey, sekarang ni rasa ringan sikit. Bermakna sekarang ni kalau betul-betul jam benda ni, kalau betul-betul jam, kalau nak buka sharp dengan pin ni memang agak susah. Sikit pun pernah buka sebenarnya, memang agak susah. Maknanya dalam proses korang spray ni, korang main dah sampai dia betul-betul lembut. Selagi tak lembut, korang jangan pasang clutch plate ni. Itu prosedur dia. Tak kira korang buat macam mana pun, korang kena pastikan spring ni akan tenang balik belakang. Nak kata spring patah, tak. Spring elok, ada lock atas, ada lock bawah. Bermakna kalau kita tarik, dia akan tenang balik. Okey. Sikit ada tanya owner juga, minit dah agak-agak. 17. Agak-agak dia orang nak layan lagi ke tak? Agak-agak. Okey, boleh 20 Okey. So sekarang ni, owner cakap, dia lepas buat daripada bengkel, tukar clutch plate, dia kata kabel ni, mari tunjuk sini. Mari tunjuk. Okey. Okey, benda ni andai kata korang rasa masuk gear kadang-kadang susah, kereta dah lama, kabel dah panjang, korang boleh tarik, korang boleh pusing, betul? Korang boleh pusing, bagi ada satu gap. Wajib kena ada satu gap. Okey? Cuba tengok permukaan sini. Pastikan kabel ni bergerak, tak boleh jam. Kabel ni penting, nampak je macam ni. Okey? Kalau andai kata ketat ataupun korang nampak masalah macam ni, cuba tunjuk kat hujung ni. Cuba tunjuk kat hujung ni. Nampak tak? Dia macam dah apa? Nampak dah apa ni? Dah keluar daripada rumah dia kan. Maknanya kalau sikit tak buat benda ni, bermakna owner boleh tersadai tepi jalan. Kita buat clutch plate ni, kenapa nak usik kabel ni sikit? Kau buat clutch plate aku dah lah, kenapa usik kabel ni? Kalau kau tak usik, aku tak tahulah. Nanti tersadai lah aku tepi jalan. Faham tak? Okey, so sekarang ni, kabel ni, elok bagi tahu customer, wajib ditukar ganti sekali. Itu atas kehendak customer. Dia nak tukar, tak nak tukar, tak apa. Ikut keputusan dia, poket dia, bukan poket sikit pun. Seorang pemain, dia wajib bagi tahu customer, bang, saya tengok kabel abang dah tak cantik. Okey, bila kabel tak cantik, boleh menyebabkan abang tersadai tepi jalan. Macam mana sikit cakap boleh tersadai tepi jalan? Cerita. Bila kabel ni putus, korang tak dapat nak freekan gear ataupun nak masukkan gear. Kan? So sekarang ni, kalau contoh jam ketat, kalau tak rosak boleh je. Kalau jam ketat, tak rosak hujung sana, korang boleh je tembak kat sini. Tembak, main, tembak, tahan, main. Sampai lembut. Tapi kalau andai kata korang malas kerja macam tu, owner memang ada duit, tak ada masalah. Dia sayang kereta dia, nak tukar-tukar lah. Tak ada masalah, just korang bagi tahu je. Okey, lembut, cantik, tak ada masalah. Okey, dah settle. So sekarang ni, kalau kita tengok daripada permukaan sini. Okey, cerita balik kat depan tadi. Macam biasa Idam. Okey, sini balik Oni cakap, lepas keluar daripada kedai, dia tengok kabel yang sikit tunjuk tadi, dia adjust dalam keadaan free flare ni tak ada. Free flare ni. Sebelum clutch bearing ni bertemu dengan clutch cover, okey, sebelum dia bertemu, dia akan ada free.
wajib ada free. Dia tak akan sentiasa berpusing. Dia tak akan ikut flyway dia berpusing. Dia tak ada kerja lah nak bertemu dengan ni. Bila korang tekan baru dia bertemu. Bila bertemu barulah clutch plate akan free. Faham? Dia tak boleh bertemu. Bila bertemu clutch bearing akan rosak. Okey, bila owner nampak terlampau ketat, owner lepaskan. Okey, owner lepaskan. Owner sendiri yang lepaskan. Owner tu lepas ni sebab dia tengok video sikit. Dia kata lah, thank you support. Terbaik. Okey, dia lepaskan. Bila dia lepaskan, dia start engine. Dia dengar bunyi bearing ni. Dengar bunyi bearing ni. Bunyi bearing ni sebab dia masih terkena. Dia masih kena, dia akan bunyi kasar. Kalau nak betul, dia tekan balik kelas, bunyi tu hilang dah. Bermakna kat situ dah kantoi dah. Di mana memang kedai tu adjust bagi rapat. Dan lagi satu, semasa dia lepas, sebenarnya bearing ni masih kena kat sini. Sebab apa Siki cakap macam tu? Walaupun owner dah lepas habis, tetap clutch bearing tu berbunyi. Sebab apa jadi macam tu? Sebenarnya shaft ni jam. Shaft ni dia tak ke belakang. Sepatutnya dia akan tarik ke belakang kan. Tapi disebabkan kita tekan ke depan, dia tak pandai ke belakang dah. Dia pun sentiasa pusing. Sek. Lepas tu kita ikat kuat sikit, kita tarik, kita ikat sampai tak ada gap. Bearing tu tertekan, hilang balik bunyi tu. Bila tertekan, dia hilang bunyi bearing tu. Sebab dia, orang kata ada satu pasaan lah supaya dia diam. Tapi hakikat lama-lama kelamaan, bearing ni boleh pecah. Mesti boleh pecah. Punca asas dia, macam Siki cakap, walaupun benda nampak kecil bagi korang, shaft ni. Punca asal ni shaft sahaja. Bukan Siki istilah mempertikaikan. Ananya korang, macam biasa Siki cakap. Owner terpaksa turun pula gearbox. Okey, owner terpaksa pula clutch plate tukar pula yang baru. Sedangkan ini pun dah baru dah. Pakai 2 bulan, tukar lagi. Betul buat lagi, tak kena jumpa penyakit. 2 bulan lagi, kong lagi. Cek lagi cakap gearbox pula rosak. Oh bang, tak payah pakai manual bang, pakai auto pula, ambil. Okey, seorang pemain, cuba hayati, cuba belajar. Kalau owner tu dah faham, insya-Allah setiap kerja korang mesti jadi mudah. Korang faham step kerja. Setiap kerja akan ada step, jalan kerja dia. Dia tak akan cakap, okey ni clutch plate, pecah, tukar. Clutch cover, calar, tukar. Flyway, dah makan skim, settle. Betul tak? Sebab seorang pemain dia mesti kena ambil tahu. Okey, bila dia berulang datang balik, kita pun dah start pusing cerita macam ni, pusing cerita macam ni. Korang biasa kan? Dia pusing cerita macam ni, pusing cerita macam ni. Korang jadi pun, aduh, tak apa bang, abang pakai dulu, nanti lama-lama dia hilang. Istilah kebiasaannya. Bukan mempertikaikan, cuba belajar. Macam mana apa kita buat, dia akan ada masalah datang balik. Mana punca datangnya masalah tu? Macam contoh ni. Takkan sekadar sikit, tukar kelas plate nanti okey lah. Tak boleh lah macam tu. Dia akan datang balik. 2 bulan, 3 bulan dia datang balik. Apa ni fikir? Ada masalah lagi lah ni. Okey, nampak. Kita pun terpaksa turun balik gearbox, kena gantikan clutch plate dia. Kalau andai kata bertanggungjawab lah. Kalau andai kata, tak ada warranty bang. Memanglah abang pakai ganas habis. Faham kan? Bukan condemn. Tak ada istilah condemn pun. Sekejap hanya menceritakan disebabkan shaft ni, clutch plate ditukar, ganti yang lain. Terima kasih subscribe daripada Indonesia yang layan video-video sikit. Next time, kekal tenang sentiasa bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye-bye.